Ah, Wine Fadi Ya, Rini?
Okay. Hello, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hari ni kita kembali lagi dalam Telenisa Live, siri kita yang ke-6. Hari ni kita nak bincangkan tentang topik melindungi hak anak-anak Malaysia. Okey, so sepanjang tempoh kita menghadapi COVID-19 ni dan berada dalam PKP sehingga ke peringkat sekarang iaitu PKPP, antara golongan yang sangat terkesan dengan situasi kita hadapi sekarang adalah golongan kanak-kanak. Ya. Okey, tanpa melengahkan masa, hari ini kita ada bersama panelis-panelis yang pertama adalah Dr. Datuk Nur Azia, Pesuruhjaya Kanak-Kanak dari Sohaka, dan juga Puan Fadlina, seorang peguam cara, peguam bela dan juga peguam syariah. Okey, terima kasih Prof dan juga Puan Fadlina kerana sudi jadi panelis kita pada hari ini. Tanpa kita melengahkan masa. Okey, selamat Hari Raya. Hari Raya. Ya. Okey, tanpa kita melengahkan masa, saya nak terus bertanyalah pada Prof dahulu mengenai situasi yang dihadapi oleh kanak-kanak di Malaysia sekarang. Telenisa secara sendirinya menerima banyak panggilan dari ibu-ibu dan juga isteri yang menghadapi kesusahan untuk mendapatkan nafkah anak dalam tempoh masa sekarang ni. Yang banyak juga meladu yang ada bapanya yang langsung tidak memberikan nafkah, ada juga yang memotong nafkah anak sewenang-wenangnya, ya, kerana banyaklah alasan tak dah berhenti bekerja apa semua. Jadi saya nak tanya pada Prof, apakah impak sebenarnya kepada kanak-kanak secara emosi, secara mental dan juga secara kebajikan mereka? Apakah impak pada kanak-kanak dalam melalui situasi COVID sekarang ni? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, seterusnya panelis ni, Puan Fadlina dan seterusnya yang mendengar atau mengikuti program ini. Sebenarnya COVID PKP ataupun dari segi peraturan-peraturan pergerakan, kawalan pergerakan ini adalah pertama kali diadakan di Malaysia, dan tentunya bila ia pertama kali kita semua tak ada pengalaman pun, dan kita juga agak terkejut dengan apa yang terkejut tu sebab kita pun tak tahu apa nak expect dan dari segi itu juga saya rasa yang fasa pertama, yang 2 minggu pertama itu ramai yang menjangkakan 2 minggu ni je lah dan mungkin akan segera berakhir dan kita boleh go back to normal. Tapi itu tidak berlaku seperti yang dan sekarang ni pun sehingga hari ini kita masih dalam proses pemulihan PKP
PKPPP, ya, 2 pemulihan. So dari segi itu kita merasakan sampai 31 Ogos ni kita masih berada dalam peraturan yang sedia ada lah, maknanya masih ada mesti perlu social distancing, mesti mengikut peraturan kalau bekerja dan bekerja. Jadi dari segi nafkah anak yang dari segi saya merasakan anak in general memanglah sangat terjejas dengan PKP. Terjejas yang pertamanya ya, kalau kita nak tengok dari satu sudut, yang pertama sudut negatifnya, dan kemudian saya mungkin nak tengok dari sudut positif PKP ni lah. Dari segi negatifnya ialah sebagai kanak-kanak mereka ada hak untuk berkreativiti, untuk beristirahat, untuk bermain, untuk belajar, itu hak mereka. Jadi bila sekolah baru saja tutup hari Khamis, sekolah dicutikan dan kemudiannya announcement tu datang dan mereka pun ada yang banyak telah balik kampung dan tak bawa apa-apa pun. Dan apabila pengumuman mengenai PKP itu dilakukan, maka ramailah anak-anak dan ibu bapa mereka stranded ataupun tersekat di kampung masing-masing. Itu dan dari segi itu bila mereka berada di kampung tanpa banyak tidak membawa buku sebab dalam kepala tu cuti sekolah kan. Jadi dari segi itu memang tidak ada sebarang buku dan sebagainya dibawa, dan mereka tak boleh balik ke tempat di mana mereka berada sebab dah dikuatkuasakan kawalan pergerakan. Dan di situlah mulanya masalah kepada anak-anak. Satu, yang terperangkap di kampung ataupun di rumah masing-masing, dan kita pun juga masyarakat kita berbagai latar belakang. Jadi ada, kalau yang rumah besar anak tak ramai tak ada masalah, tapi kalau rumahnya kecil dan anak ramai dan kemudian kedua-dua suami dan isteri sama-sama berada di rumah dan perlu memantau anak-anak semasa masa pertama dan kedua itu, di mana kita semua tak dibenarkan keluar kecuali ketua keluarga saja. Jadi di situ saya rasa yang terperangkap di kampung dan bagi kes-kes di mana ibu bapa sudah bercerai dan ada penjagaan anak secara yang dikongsi, ya. Maknanya kalau biasanya yang saya lihat ada yang kalau anak belum umur sekolah mungkin minggu pakai minggu pertama bulan tu dengan mak, lepas tu dengan ayah, ada ikutlah perintah yang mereka telah persetujui. Tetapi bagi anak yang bersekolah kebanyakannya dengan siapa anak tinggal dengan ibu. Masa bersekolahan duduk dengan ibu. Kadang-kadang masa Sabtu Ahad apa boleh ambil, dan kemudiannya juga masa cuti sekolah memang pergi dengan bapa atau dengan ibu sebaliknya, bergantung kepada siapa yang mendapat penjagaan. Jadi dari segi itu juga bapa memang bila dapat perintah penjagaan anak mesti dia sekalikan dengan perintah nafkah tu biasanya, dan perintah nafkah yang kita tahu biasanya diberi, ada yang buat betul dengan gaji, ada yang buat melalui setiap bulan masukkan dalam akaun dan sebagainya. Jadi bila ada yang kes anak yang terjejas ni memang biasanya duduk dengan mak, tapi masa cuti di sekolah bapak datang ambil duduk dengan bapak, dan dalam tempoh sebulan pertama tu memang duduk dengan bapak sebab tak boleh tidak dihantar balik kepada ibu. Itu menjejas anak-anak itu dari segi fizikalnya, dari segi mentalnya, ya, emosinya. Dan ibu-ibu juga sangat bimbang, dia takut anak tak dikembalikan dan sebagainya. Dan masa tu jugalah mahkamah ditutup, mahkamah tidak bersidang, dan dia tak tahu dekat siapa nak mencari bantuan. Dan di sinilah juga saya merasakan isu nafkah ini timbul kerana bapa, saya nak kena sebut jugalah, saya pernah buat research pasal pendidikan mengenai pembayaran nafkah terutama mahkamah sivil dan syariah, dan ada isu-isu tidak membayar nafkah ini, dan dalam keadaan biasa pun, ya, bukan PKP, ada bapa-bapa yang culas yang tak bayar nafkah. Jadi apatah lagi dalam keadaan di mana mereka mungkin kehilangan kerja dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itulah yang saya rasa sangat menjejas anak-anak ini. Satu, keberadaan anak itu sama ada dengan bapa atau ibu yang bukan dapat penjaga tetapnya pada masa biasa, dan kemudiannya kalau dia bersama ibu dan bapa tidak menghantar nafkah seperti biasa, kalau dulu biasa bagi nafkah dengan bagi sendiri ataupun masuk akal sebab tak ada keluar, alasannya dia tak ada keluar. Jadi di
itulah masalah dari segi nafkah anak itu sangat signifikan. Jadi anak ni sebab duduk dengan mak akan cakap lah dia tak ada duit dan, dan saya juga tahu yang kalau anak kecil ya yang masih menyusu nak kena beli susu dan susu pun perlu dibeli dengan jumlah yang mencukupi stok. Kedai buka tapi kalau tak ada duit nak beli macam mana? Dan barulah adanya kerajaan memberikan katakan adanya bantuan-bantuan kewangan, bakul-bakul makanan. Tapi bakul makanan pun saya dapati tidak dilengkapkan dengan dia patutnya tanyalah ada anak kecil ke perlukan susu dan sebagainya. Itu antara yang saya rasa memang menjejaslah anak-anak sebab anak ni dia kita tak nampak dia sebab dia duduk di belakang ibu bapa dan penjaga dan itu yang kita rasa macam kita terlepas pandang dari isu kebajikan anak-anak. Baik. Terima kasih Prof atas input itu. Memang tepat sekali lah senario yang Prof gambarkan tadi, memang itulah juga yang kami terima panggilan dan aduan daripada klien-klien kami. Oleh itu saya nak tanya pada Prof Fadlina sendiri sebagai seorang peguam syariah, adakah dalam tempoh PKP atau dalam tempoh sekarang di mana mahkamah baru mula untuk beroperasi, apakah kes-kes macam nafkah anak atau hak penjagaan anak ini menjadi salah satu kes yang Puan selalu terima buat masa sekarang? Okey, Ada terima kasih peningkatan? Aini, Datuk Taziah daripada dan puan-puan yang sedang bersiaran bersama kami dan petang ini saya akan melihat pada soalan yang ditanya pada Aini khusus berkaitan dengan isu peningkatan tuntutan nafkah anak semasa tempoh PKP dan barangkali pasca PKP yang ada sekarang adalah PKPP. Baik, pertamanya semasa dalam tempoh PKP kita ada dua isu besar berkaitan kanak-kanak ini dan saya ingat ada satu sesi konsultasi kita bersama dengan pihak Suakam bersama Datuk sendiri dan pihak kami telah mengemukakan beberapa isu antaranya adalah isu berkaitan dengan hak lawatan dan juga hak bersama anak-anak semasa dalam tempoh PKP dan juga isu nafkah yang tidak dibayar oleh bapa dalam tempoh PKP. Ada beberapa isu di sebalik isu tidak memulangkan anak ataupun tidak menghantar anak kepada ataupun pemanggilan isu hak jagaan dalam tempoh PKP dan juga berkaitan nafkah ini. Tapi yang paling besar kita kena tengok juga adalah kesan impak COVID ini adalah kepada kesan ekonomi keluarga yang mana memang memberikan kesan ya. Ada beberapa aduan yang kita terima memang menunjukkan bahawa nafkah anak tidak dibayar sepanjang tempoh PKP dan ada beberapa tuntutan telah pun dibuat selepas PKP ini iaitu perubahan nafkah anak untuk mengubah nafkah anak kerana bapa telah pun hilang pekerjaan dan punca pencarian mata pencarian ya. Jadi Mahkamah Syariah semasa dalam tempoh PKP sebenarnya telah pun beroperasi secara limited ya, secara terhad untuk kes-kes tertentu. Dan antara kes-kes yang melibatkan isu anak-anak ini adalah kes hadanah ataupun custody yang ada persetujuan. Maka yang tidak ada persetujuan ini kena menunggulah sehingga habis PKP. Dan alhamdulillah selepas selepas PKP dan PKPP diumumkan, Mahkamah Syariah telah kembali bersidang pada 9 Jun secara penuh. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus untuk meneruskan prosiding. Semua prosiding, apa saja prosiding antara langit dan bumi boleh diteruskan di Mahkamah Syariah bermula 9 Jun memandangkan mahkamah telah beroperasi secara penuh. Jadi saya lihat dari segi peningkatan kes memang ada sebab sepanjang tempoh PKP itu berlaku kita panggil sebagai penangguhan yang sangat banyak. Ada yang telah pun berhasrat untuk memfailkan kes sebelum itu. Jadi memang penerimaan kes selepas PKP yang sekarang ini saya ingat memang menunjukkan peningkatan yang sedikit luar biasa
khususnya berkaitan dengan nafkah dan juga hak jagaan. Itu dulu hari ini. Okey, terima kasih Puan Fadlina. Okey, Puan Fadlina, selain tu saya juga nak bertanyakan tentang satu section di bawah section 73 subsection 2 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, di mana section ini mengatakan bahawa si ibu atau si isteri boleh menuntut nafkah bukan saja pada si suami atau si bapa, malah kepada dikatakan di sini seseorang yang bertanggungan di bawah hukum syarak, iaitu dia refer kepada atuk si anak, pakcik lelaki si anak. Jadi saya nak tanya sejauh mana undang-undang ini terguna pakai. Maksudnya bila seseorang ibu datang untuk menggunakan undang-undang ini, adakah selalunya mahkamah akan memberikan tuntutan, membenarkan tuntutan tersebut terhadap keluarga si bapa? Okey. Saya bagi overview dulu hari ini ya, dan puan-puan berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak di Mahkamah Syariah. Ada 3 perlindungan yang cukup besar untuk kanak-kanak di bawah Undang-Undang Keluarga Islam. Yang pertama adalah berkaitan dengan penjagaan ataupun hadanah. Hadanah ni secara jujurnya saya memang tidak berminat betul lah ya kes-kes yang bergaduh berebut ni ya, sebab hadanah ni is a specific tugas yang memang telah pun digariskan dalam isu perlindungan kanak-kanak ini, dan sepatutnya ia tidak berlaku begitu kita panggil sebagai satu prosedur yang hassle lah sebab memang ada syarat-syarat dia dan mesti dipatuhi. Yang kedua adalah berkaitan dengan perwalian, guardianship. Ini juga cukup besar sebenarnya. Mungkin pada sidangan lain kita boleh bincangkan bagaimana sebenarnya perwalian ini boleh melindungi kanak-kanak khususnya dalam isu-isu tertentu termasuk perkahwinan kanak-kanak dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan nafkah ataupun maintenance ya. So nafkah ini sangat besar implikasinya terhadap kehidupan seorang kanak-kanak. Sebab itulah bila kita lihat hak kanak-kanak secara general yang digariskan oleh CRC dan yang digariskan oleh hak asasi kemanusiaan ya, hak untuk mendapat kehidupan, makanan, kesihatan, pembesaran, development dan sebagainya sangat bergantung kepada nafkah ya. Jadi kewujudan Section 73 ini adalah untuk memastikan ya, yang pertama sekali mereka yang wajib memberi nafkah kepada kanak-kanak ini iaitu bapa untuk ya, melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah. Dan Section 73 ini tidak berhenti setakat itu sahaja puan-puan ya. Apabila mahkamah ataupun mendapati bapa tidak mampu ataupun bapa sudah tidak ada ya, meninggal dunia, maka Section 73 kurungan 2 hadir untuk memberikan satu lagi relief undang-undang kepada para ibu dan kanak-kanak untuk memastikan bahawa nafkah mereka ini terus terjaga. Ya, dan ini bertepatan dengan arahan amalan juga di Mahkamah Syariah yang telah memperuntukkan bahawa next of kin ya, siapa yang layak untuk memberikan tanggungan ataupun memberikan nafkah selepas bapa adalah datuk, pakcik dan semua kita panggil sebagai dia punya aturan tu adalah di sebelah bapa. Jadi kalau hadanah ni sebelah ibu, nenek kandung sebelah ibu ya. Tapi kalau nafkah ini dia akan kembali kepada bapa. Soalnya sama ada atau tidak penggunaan atau section ini dipraktikkan di kalangan masyarakat ada ya, tetapi tidak banyak. Barangkali kerana satu mungkin mereka tidak tahu, yang kedua barangkali juga kerana isu nafkah bapa ni masih lagi menjadi isu utama. Saya ingat Datuk ya, rasanya kalau Datuk yang dah lama berkecimpung dan melakukan advokasi berkaitan nafkah ni, Datuk lebih tahulah ya betapa kritikalnya isu nafkah ini, khususnya yang melibatkan bapa ini. Kerana ia adalah isu yang never ending lah, yang tidak pernah selesai dan sentiasa menjadi isu utama di Mahkamah Syariah. Sebab itulah saya tidak berapa senang dengan kalau orang mahu bercakap tentang mudahkan poligami, prosedur poligami dan sebagainya, tetapi tidak melihat isu nafkah ini sebagai isu yang lebih kritikal ya. Sebab kanak-kanak ini ya memerlukan nafkah ini untuk pembesaran ya, untuk persekolahan, pendidikan dan ia adalah keperluan mereka. Jadi sangat kritikal untuk semua pihak
baik daripada kerajaan negeri maupun kerajaan federal melihat isu nafkah anak-anak ini sebagai salah satu daripada agenda besar pembangunan kanak-kanak ya, dan kebajikan kanak-kanak. Jadi Airini, untuk menjawab soalan 73/2 itu memang ada kes, tetapi tidaklah semeriah kes rujukan terhadap bapa, dan kita sangat memerlukan lebih ramai para peguam, para advokator hak wanita dan kanak-kanak untuk memperkenalkan section ini dan mendidik masyarakat. Maknanya para asatizah kena beritahu dah ya, dalam isu-isu ceramah-ceramah tentang nafkah ni. Kalau bapa kanak-kanak ni tidak ada, maka tanggungjawab datuk, pak cik ya, untuk melaksanakan tanggungjawab nafkah ini kepada kanak-kanak tersebut. Jadi secara keseluruhannya kanak-kanak ini dalam Islam memang well protected. Kalau bapa tidak ada, orang lain yang akan menanggung nafkah dia sehinggalah dia berumur 18 tahun dan anak perempuan sehingga dia berkahwin. Terima kasih Airini. Terima kasih Puan Fadlina. Diharapkan informasi yang Puan Fadlina kongsikan bersama semua penonton hari ini agar ibu-ibu dan isteri-isteri semua boleh tahulah sekarang bahawa mereka masih ada hak yang lain untuk protect anak-anak nafkah semua ya. Juga statistik tadi Nisa juga selama 4 tahun kami mengumpul statistik daripada klien menunjukkan bahawa nafkah anak ini menjadi isu yang masih antara top 3 isu sejak daripada 2016 lagi. Benda ni sangat membimbangkanlah, macam Puan Fadlina cakap, dia menjejaskan kebajikan dan pembesaran anak-anak di Malaysia. Okay. Oleh itu saya nak tanya kepada Prof, seperti yang Prof tahu, Sistem Islam juga sudah lama mengetengahkan bahawa perlunya ada agensi nafkah anak secara persekutuan di mana tanggungjawab kerajaan mengambil tanggungjawab untuk memastikan nafkah anak-anak ini tidak lagi tertangguh atau tidak mencukupi. Boleh Prof beri sedikit pandangan Prof tentang keberkesanan agensi ini jika Malaysia mampu untuk menubuhkan agensi nafkah ini? Ini sebenarnya isu nafkah ni kan, saya betul lah kata Fadlina, kita isu nafkah ni lah menyebabkan saya mengambil inisiatif untuk buat penyelidikan, dan kemudiannya daripada hasil penyelidikan itu kita juga membuat desakan-desakan, dan di mana akhirnya tertubuhlah bahagian sokongan keluarga ya. Bahagian sokongan keluarga di JKSM itu ditubuhkan hasil daripada isu-isu yang kita buat, yang kita dapati, dan akhirnya kita rasakan cara terbaik untuk melindungi anak-anak supaya dia boleh dapat nafkah ni ialah dengan menubuhkan bahagian sokongan keluarga. Tapi kita juga sedia maklum ya, di Malaysia ni isu non-Islam ini adalah isu negeri ya. Apa pun yang kita nak buat, kita perlu mendapat persetujuan daripada negeri, dan kita tahu sedia maklum buat masa ada 7 buah negeri yang menerima yang guna sama, yang ada penyeragaman dan sebagainya. Jadi perlu juga ada inisiatif daripada kerajaan pusat itu untuk memastikan kalau nak keberkesanan bahagian sokongan keluarga dari segi membantu. Dan bagi saya bahagian sokongan keluarga sangat banyak membantu untuk melaksanakan, memastikan perintah nafkah dilaksanakan, memberi khidmat nasihat mengenai nafkah dan seterusnya, kerana adanya kerja di negeri-negeri yang ada kerjasama dengan persekutuan itu yang bersetuju untuk menerima bubuhannya dengan pembahagian wang dan sebagainya, itu kita dapati ada kesan yang baik. Okay. Dari segi itu juga kita juga dalam jawatankuasa teknikal bahagian sokongan keluarga, dah banyak kali saya mencadangkan supaya kita menubuhkan satu agensi khas ataupun child support ya. Kalau di negara-negara seperti England, di New Zealand dan Australia, child support ni memang ada diwujudkan, dan tugas utamanya memang fokus untuk membantu kebajikan kanak-kanak. Jadi bagi saya tidak ada masalahnya dari segi itu, sebab kita bukan nak mengambil kuasa mahkamah syariah dari segi peruntukan
dari segi undang-undangnya dan dari segi pelaksanaannya dan perintah dan sebagainya. Tetapi apa yang agensi ini boleh buat ialah fokus kepada nak menjaga kebajikan anak, nak memastikan semua anak ada diberi nafkah dan ada hak terhadap nafkah ini. Kalau kita lihat di negara-negara yang ada child support system ni, ia duduknya di luar sistem mahkamah itu sendiri, ya. Dan kalau saya boleh ambil contoh New Zealand misalnya, dia memang dicangkukkan ataupun dikaitkan dengan lembaga hasilan negeri. Sekarang ini pun kerajaan untuk memberi bantuan bantuan prihatin, BPN dan sebagainya, itu disangkutkan dengan lembaga hasil. Dan bagi saya itulah cara yang terbaik, sebab bapa sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memberi nafkah ini dalam sistem kita masih bapa. Di setengah negara dia ambil dua-dua, ibu dan bapa, ya, sebab dia tidak melihat kepada hukum siapa yang wajib memberi nafkah itu. Jadi kalau bapa dia bekerja dan dia ada nombor, bagi kita nombor hasilan negeri lah, nombor untuk dia bayar cukai. Sama ada dia bayar cukai ataupun tidak, sekarang ni dah ada dalam BPN itu. Sama ada dia bayar cukai atau tidak, dia adalah orang yang menerima bantuan. Dan dari segi itu juga kita boleh melaksanakannya secara menyeluruh di seluruh negara, di mana sebab itu tanggungjawab dan hak anak itu. Dan tanpa nafkah ini banyak perkara-perkara lain boleh berlaku dan anak ini akan terjejas dari segi pembangunan dirinya, dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi jika kita mengambil prinsip itu, perintah itu boleh masih diperolehi daripada mahkamah syariah. Tetapi bila nak buat potongan, dan kalau di negara macam New Zealand, dia dah siap dah carta. Kalau gaji banyak ni, anak banyak ni, berapa nak kena potong. Kalau di Jepun misalnya, dia hanya pergi mahkamah kalau dia tak bersetuju dengan jumlah yang nak dipotong. Dia pergi mahkamah tu untuk buat objection sahaja, tapi tidak melibatkan, sebab perkara tu is like automatic. Cerai, somebody has to support the children. So itu yang saya rasa boleh berlaku dengan baik kalau kita mendapat kerjasama dan tidak merasakan bahawa apa yang hendak kita buat ini akan mengambil kuasa mana-mana orang. Tak, kita tak berniat demikian, tapi hanyalah untuk tumpu kepada kebajikan anak itu sendiri. Okay, baik, terima kasih Prof atas keterangan itu tadi. Kita berharaplah agar agensi ini dapat ditubuhkan secepat yang mungkin untuk membendung lagi banyak masalah mengenai kanak-kanak di Malaysia. Oleh itu Prof, saya juga nak bertanya tentang satu lagi sudut isu di mana antara isu yang tengah kita kira tengah bercakaplah, tengah jadi percakapan semua rakyat Malaysia tentang hak anak-anak, iaitu perkahwinan bawah umur di Malaysia masih belum lagi dibendung. Okey, jadi saya nak tanya pada Prof, pada pendapat Prof, macam mana keadaan PKP sekarang ini akan affect rate cases of child marriage di Malaysia? Okay, child marriage ni satu isu yang separate lah daripada yang kita bahaskan tadi. Buat masa ini kita Kementerian, bagi saya Kementerian Wanita dah ada plan strategiknya yang sampai 2025 mengenai isu perkahwinan kanak-kanak. Dalam masa yang sama juga ada negeri yang sudah pun membuat kenderaan undang-undang. Dan bagi saya dari sudut itu kita memang tidak cuba menghapuskan, kalau tak boleh dihapuskan pun mengurangkan jumlahnya dahulu dan kemudian gradually menghapuskan perkahwinan kanak-kanak kerana dia punya kesan atau impact pada kanak-kanak itu sangat banyak, buruknya perkahwinan kanak-kanak. Jadi dari segi itu sama juga bila dia ada dua isu di Malaysia ini sekarang. Isunya ialah menaikkan umur perkahwinan kepada 18 tahun. Itu yang dicadangkan dan diminta untuk dibuat pindaan. Tapi bagi isu perkahwinan ini, bagi yang Islam dan bukan Islam, saya rasa mestilah sama rata. Sebab kanak-kanak ni tak boleh didiskriminasi, tak boleh di treat differently dari sudut perundangan.
Jadi di bawah, untuk yang bukan Islam, di bawah undang Law Reform Marriage and Divorce, peruntukannya masih lagi kanak-kanak perempuan boleh berkahwin benak 16 dan laki-laki 18 tahun. Dan perkahwinan di antara mereka di bawah umur tersebut tidak diiktiraf, dianggap batal dan tidak boleh wujud. Jadi bagi bukan Islam, perkahwinan bawah 16, bawah 18 memang tak boleh dilakukan. Dan kalau berlaku, ia bersalahan dengan undang. Dan satu lagi ialah dia dikaitkan dengan isu statutory rape, perkahwinan. Jadi dan bagi orang Islam di semua negeri, kebanyakan negeri kecuali Selangor yang telah pun membuat pindaan perundangan bahawa nak berkahwin mestilah 18 tahun, both sama lelaki dan perempuan, dan kemudiannya masih perlu kalau nak kahwin itu masih perlu mohon kebenaran daripada hakim syar'i. Di negeri-negeri lain masih membenarkan perkahwinan bawah 16 tahun dan bawah 18 tahun lelaki itu dengan kebenaran hakim syar'i. Dan yang semua sudah diamalkan ialah SOP di mana hakim syar'i boleh memanggil ataupun meminta laporan daripada perwakilan masyarakat, daripada doktor untuk mendapat laporan sama ada anak kanak-kanak ini boleh atau tidak meneruskan hasratnya untuk berkahwin. Yang itu undang-undang yang sedia ada sekarang. Dan kita juga saya baru buat perbincangan dengan semalam dengan semua aktivis wanita, ya, isu COVID-19 ni dengan wanita, dan antaranya ialah isu perkahwinan kanak-kanak yang berlaku banyak di negeri di Sabah dan Sarawak. Jadi itu juga kerana mereka ini dikawal oleh undang-undang yang berlainan. Bagi anak negeri Sabah dan Sarawak, mereka dikawal oleh undang adat, dan perkahwinan mereka tidak semestinya berdaftar, dan itu juga, dan tak ada had umur. Dan itu yang sekarang yang saya fahamkan di Sabah mereka sedang membuat undang-undang supaya adanya SOP dan juga cuba nak mendaftarkan perkahwinan-perkahwinan ini. Jadi dari segi itu, bila berlakunya PKP ini, tentulah ya kita, bagi saya sepatutnya lah anak-anak gadis kita, anak-anak kita yang di bawah umur ni berada dalam keadaan selamat kerana mereka berada di rumah, ya, berada di rumah dan tidak keluar rumah, tidak dibenarkan keluar. Dan dari segi itu interaksi sosial itu tidak berlaku, dan sepatutnya lah tidak menaikkan jumlah permohonan untuk berkahwin bawah umur. Yang kedua ialah tetapi dia masih lagi ada isu-isu yang berkaitan dengan PKP ni, kerana anak-anak ini pada umur itu memang suka berada di luar rumah, suka dan sebagainya. Dan kita dapati, saya semalam tengok, saya baca dalam news, ya, kes rubol dilakukan oleh kanak-kanak terhadap seorang kanak-kanak, dan ini mengganggu saya kerana takkanlah kerana tidak boleh keluar 3 bulan ni, perkara-perkara seperti ini tiba-tiba menjadi teruk. So buat masa ini saya merasakan tak ada timbulnya isu perkahwinan kanak-kanak ini sebab anak-anak berada di rumah dan di bawah kawalan ibu bapa. Tetapi dalam masa yang sama, saya rasa sebab kahwin cerai dan sebagainya itu semua ditangguhkan sebab mahkamah dan pejabat agama juga memberi kelonggaran. Baru ni saja memberi kelonggaran. Sebelum itu tak boleh langsung, kemudiannya boleh kahwin online, kemudiannya sekarang dah boleh buat majlis pernikahan tetapi dengan orang yang lebih daripada 20 dan sebagainya. Itu saya rasa kelonggaran yang digunakan. Tapi dan saya juga tersebutlah bila Bas mengatakan, saya tahu Mahkamah Syariah telah pun beroperasi seperti biasa, dan isu itu juga menangguhkan kes-kes yang nak bercerai. Saya tahu dalam masa tempoh PKP tak ada yang nak bercerai. Ya? Dan dari segi itu juga yang saya tengok kes penderaan anak yang berlaku semasa PKP melibatkan pasangan yang muda. Jadi ini saya rasa perkara yang perlu kita lihat secara serius, dan bagaimana kesannya PKP ini kepada anak-anak kita dan juga dan impaknya kepada perkahwinan kanak-kanak. Baik Prof, terima kasih atas ulasan Prof. Okey, saya juga
ingin menanyakan kepada Puan Fadina ya, macam yang Prof sebut tadi, memang ada baru-baru ini kita dengar tentang kes remaja merogol remaja lain. Jadi saya nak bertanya pada Puan Fadina, dalam musim PKP ni makin banyak ke kes kehamilan untuk bawah umur yang sekarang dalam tempoh PKP ni lah kita nak tengok menaik ke kes-kes kehamilan ni. Baik, terima kasih hari ini. Terima kasih Datuk. Sebenarnya amaran dunia dari khususnya UNICEF dan berbagai NGO lain telah pun mengingatkan impak COVID ini juga memberikan pesan kepada kehamilan luar nikah yang akan meningkat naik pasca pandemik. Ini adalah berasaskan kepada kajian-kajian yang mereka buat selepas khususnya berkaitan pandemik Ebola dan SARS yang melanda dunia satu masa dahulu, dan impak pandemik ini telah memberikan kesan yang cukup besar kepada isu kehamilan luar nikah dan juga berkahwin dan kanak-kanak sebenarnya. Okey, dan pengalaman kami khususnya NGO saya dan rakan-rakan yang terlibat dengan perlindungan gadis hamil luar nikah, kami menerima panggilan yang agak tinggi sebenarnya daripada biasa semasa dalam tempoh PKP. Dan kebanyakan panggilan adalah berkaitan tentang bagaimana untuk mendapatkan akses ataupun apakah helpline yang boleh mereka hubungi sekiranya mereka mahu mendapatkan perlindungan dalam tempoh PKP untuk bersalin. Ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan kemasukan ya, pasca PKP, sekarang PKPP, kemasukan ke rumah perlindungan agak kerap dari segi bilangan itu. Maknanya dia tak ada tempoh rehat Datuk maknanya kami terus keep on coming kita punya adik-adik ni. Jadi kita jangkakan nombor kemasukan ini meningkat dari semasa ke semasa berdasarkan kepada tempoh kehamilan yang kita lihat mereka sedang kebanyakan mereka mengandung sekitar 2 hingga 4 bulan. Jadi maknanya sebelum PKP lah. Itulah Prof. Mereka dah buat benda tu sebelum PKP. Ya, jadi kita lihat ada trend begitu. Dan saya lihat memang kita kena memberikan tumpuan lebih sikit lah, maknanya aktivis-aktivis yang di shelter home dan juga yang sedang bercakap tentang keselamatan kehamilan yang selamat kena bercakap dengan lebih tegas dan vokal kerana kita nak lebih ramai adik-adik ini tampil dan kita berikan sokongan dan bantuan ya. Sebab macam Prof sebut tadi lah, statutory rate, perlindungan dari segi undang-undang dan juga mereka juga akan terlibat dengan banyak isu-isu sokongan yang lain termasuk isu-isu pengangkatan dan sebagainya. Jadi ini semua hak-hak yang perlu diberikan perhatian oleh aktivis, khususnya aktivis sosial. Yang paling penting dan kerisauan saya adalah berkaitan dengan kehamilan selamatlah safer ni. Sebab kita ada juga kes semasa PKP, kalau Datuk ingat tu ada satu kes pembuangan berlaku dan saya tak sedar pun dia mengandung dalam tempoh PKP tersebut dan dia melahirkan anak dan campak anak keluar ke luar rumah. Jadi ini semua menjadi kita punya prioriti pada hari ini dan kita memang mengharapkan lebih ramai adik-adik kita untuk menghubungi kita untuk mendapatkan akses dan sekurang-kurangnya untuk mendapatkan nasihat apa yang perlu mereka lakukan sekiranya mereka hamil dalam tempoh ataupun dalam tempoh luar nikah ini dan juga dalam tempoh PKPP ini khususnya. Itu saja hari ini. Baik, terima kasih Puan Fadiana. Okey, saya nak menanyakan satu lagi soalan sebelum kita mengambil soalan-soalan di FB kita. Okey, soalan ini saya nak tujukan pada Prof. Baru-baru ini pihak Suhakam ada menggesa kerajaan untuk meminda Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan yang membenarkan kanak-kanak ini bekerja dalam beberapa keadaan. Jadi boleh Prof komen sikit tentang situasi ini?
Ya, sebenarnya dari segi tu saya merasakan, sebab kalau kita tengok kanak-kanak dan pekerjaan Employment Act ni yang melibatkan kanak-kanak dia bagi kategori, satu bawah 14 tahun, satu 14 ke 18 ya. Jadi di bawah 18 tahun lagi, tetapi ada kategori itu dan yang itu disebut sebagai orang muda. Jadi bagi saya mereka ni masih boleh bekerja dengan pemantauan tertentu. Walau bagaimanapun bila kita sebut perkara seperti dia kata syarat-syarat tertentu. Saya melihat akta ini seperti dia double jeopardy. Double jeopardy ni maknanya kanak-kanak ni sepatutnya tidak bekerja. Saya secara pribadinya dan sebagai pesuruhjaya merasakan bahawa kanak-kanak tidak sepatutnya bekerja langsung. Mereka patut berada di sekolah, ya. Dan kita juga pendidikan sekolah rendah itu wajib dan mesti hantar anak ke sekolah. Dan saya juga dalam usaha, satu kerana isu perkahwinan kanak-kanak itu hendak meminta kerajaan mewajibkan pendidikan sekolah menengah. Maknanya kalau dia daripada umur sekolah tu berada di sekolah sampai umur 18 tahun, maka anak-anak ni satu tak tercicir, satu lagi kalau dia berada di sekolah dia tak boleh bekerja. Tetapi kita juga memahami bahawa ada situasi di mana keluarga ini memerlukan anak-anak ini membantu mereka. Misalnya macam bisnes keluarga dan sebagainya. Jadi peraturan-peraturan itu perlu aja. Tetapi yang saya nampak dari segi realitinya ialah adanya eksploitasi di mana anak-anak ini menjadi mangsa. Kalau bekerja dalam keluarga tu, saya rasa taklah keluarga nak menafikan anak kepada pendidikan. Tapi bayangkan kalau dia membantu ibu bapa berniaga, macam mana dia nak pergi sekolah dengan sihat dan segar. Tentunya dia merasa letih dan sebagainya. Itu perkara yang perlu kita timbang sebaik mungkin. Yang keduanya ialah saya tidak bersetuju menggaji kanak-kanak kalau dia masih dalam persekolahan. Dan saya dapati bahawa anak-anak ni tak ada SOPSU, tak ada minimum pay, masih tak ada dalam akta tu. Kalau nak dibenarkan anak-anak ini belajar bekerja, maka peruntukan yang jelas ada dalam ILO tu hendaklah diaplikasikan. Jika tidak, bagi saya kerajaan perlu membantu. Ini yang kita dapati, yang BPN ni adalah bantuan untuk keluarga yang memang pendapatannya terhad dan kemudian untuk membantu anak-anak ini. Jadi saya merasakan akta itu perlu dipindah untuk memikirkan kebajikan anak-anak itu sendiri. Okey. Prof ada? Okey. Terima kasih. Sekarang kita nak ambil beberapa soalan daripada FB Live kita. Soalan pertama daripada Puan Amira Nur Iliani. Okey, soalan adalah bagaimana dengan nafkah anak-anak jika bapa kehilangan pekerjaan ketika musim COVID dan kes nafkah belum difahamkan di mahkamah? Adakah mahkamah akan melihat semula kepada gaji ibu atau mahkamah akan keluarkan tuntutan memberi nafkah kepada keluarga si bapa? Kalau boleh Puan Fadlina untuk menjawab soalan tu. Hello? Puan Fadlina masih bersama kita ke? Oh, okey. Nampak mungkin internet ada problem dekat situ. Okey. Seterusnya saya nak bertanya pada Prof lah sementara kita menunggu Puan Fadlina. Apa lagi antara isu yang Prof rasa hak kanak-kanak ini yang terganggu lah dalam situasi sekarang ni? Apa lagi yang kita boleh sebagai komuniti membantu melindungi hak anak-anak ini? Sebenarnya semasa COVID lah ya, kalau saya spesifiknya, saya rasa isu
peruntukan makanan. Nafkah ni isu penting bila bapa tak bayar nafkah, dan kemudiannya bila bantuan daripada kerajaan tu juga tidak sampai kepada target grup yang memerlukannya. Saya ambil perhatian jugalah, suka mengambil kerajaan mengambil perhatian, sebab saya dah pun menyatakannya bahawa macam permohonan untuk BPN itu ya, untuk ketua keluarga, bagi saya dia sangat gender bias, minta maaf cakap, sebab ketua keluarga dianggap lelaki dia bapa, dan ada kes-kes di mana mereka dah duduk berasingan. Bapa ni claim yang 1,600 tu, mak ni tak dapat apa-apa dengan, dan anak dengan mak tu perkara yang saya rasa mesti diteliti dengan lebih baik. Dan kemudiannya ada juga single woman ya, ibu tunggal yang mereka mungkin dia tak berkahwin dan dia tak ada anak, tetapi dia menyara keluarga yang susah, dan dari segi itu juga saya rasa kalau bapaknya tak ada, mungkin ibu lah kena mohon 1,600 tu, tetapi dia sebagai seorang yang bekerja dengan pendapatan yang tertentu perlu mendapat bantuan-bantuan itu. Dan kemudiannya juga bagi saya dari segi itu perlu ditambah baikkan, dan dari segi bantuan makanan ini yang dibekalkan masa di tempat-tempat yang memang tidak dibenarkan keluarlah masa tempoh-tempoh yang ketat dari dulu tu, saya merasakan bahawa banyak NGO bantu ya, dan ada perlunya penyelarasan, sebab bagi saya ada masanya ada yang dapat banyak, ada yang tak dapat langsung, itu juga menjadi masalah. Jadi dari segi itu, anak-anak ni satu lagi ialah isu kesihatan. Bila dalam PKP ni, bila tak dapat makanan yang berzat, anak mungkin cepat sakit, dan kemudian nak bawa ke klinik, dan satu lagi ialah bukan saja anak-anak kita ya, warga negara, tetapi anak-anak pelarian, anak-anak yang bagi saya anak-anak ni sama, mereka adalah kanak-kanak dan dia berhak kepada semua bentuk bantuan yang ada. Dan bila kita tanda tangan CRC tu, kita perlu mengambil kira bahawa CRC tu is of general application, dia terpakai kepada semua kanak-kanak tanpa mengira bangsa, negara dan sebagainya. Yang itu sebab kalau anak-anak itu terjejas, dia boleh juga mendedahkan anak-anak kita kepada risiko. So yang itu yang saya rasa dari segi bantuan kesihatan, dan juga kemudiannya yang juga saya rasa perlu diambil perhatian ialah counselling ataupun bantuan khidmat nasihat. Kadang-kadang anak-anak ini berada dalam keadaan yang tak boleh keluar, terutamanya yang teenagers ya, remaja. Mereka perlunya ada line-line khas di mana mereka ni boleh membuat panggilan telefon, boleh bercakap dengan seorang yang pakar dalam bidang itu, yang boleh membantu mereka secara emosinya. Itu perkara yang untuk PKP ni lah. Dan juga dari segi anak-anak yang berkongsi, yang dikongsikan ibu bapa dah bercerai, dalam proses nak bercerai dan sebagainya, mereka itu juga perlu dibantu dari segi emosinya nak handle PKP ni, kerana berada dengan ibu sahaja atau bapa sahaja semasa dalam tempoh 3 bulan ini. Dan ini mungkin akan berpanjangan kerana sekolah belum dibuka, dan itu bagi saya sesuatu yang perlu kita fikirkan, kerana kalau lama sangat ni daripada bulan Mac tak pergi ke sekolah, tidak langsung dapat dorongan untuk sebab ibu bapa asyik setengah sibuk bergaduh, dan itu yang saya rasa perlu diambil perhatian pada anak. Baik, terima kasih Prof. Okey, seterusnya boleh, adakah Puan Fadriana ada dengan kita? Okey. Okey. Okey, boleh kita teruskan dengan soalan. Okey, ada yang bertanya tentang berkaitan dengan buruh kanak-kanak Prof, iaitu apakah komen Prof berkenaan sistem sokongan material supaya buruh kanak-kanak dapat kita tangani?
itu yang saya sebut tadi ya, buruh kanak-kanak ni, saya kalau dari segi buruh itself saya tidak bersetuju lah. Biasanya mereka dieksploitasi ya. Dan banyak majikan yang saya dengar, kadang-kadang kanak-kanak itu membuat kerja orang dewasa, tapi dia kata sebab dia kanak-kanak, saya bagi dia gaji separuh je lah pada orang dewasa, tapi kerjanya masih sama. Sebab dia kata dengan alasan bahawa dia kanak-kanak, dia lambat buat kerja dan sebagainya. Itu eksploitasi dan ia perlu berhentikan segera. Dan saya berharap pejabat buruh dapat memantau yang mengambil kanak-kanak. Dan ada juga masanya kat dalam peruntukan undang-undang itu kita dapati bahawa kalau dia kerja di premis keluarga ya, restoran ataupun kedai runcit, dia tolong mak ayah berniaga. Bagi saya kalau ditengok peraturan kanak-kanak nak membantu keluarga ni, dia mesti ada masa rehat, masa dia belajar, tak boleh ganggu all that. Itu yang saya bimbangkan. Kalau mereka ini didewasakan kerana circumstances, kerana keadaan. Kita tahu bahawa tak semua keluarga berkemampuan untuk tidak melibatkan anak-anak dalam perniagaan. Tapi kita sebagai ibu bapa, saya rasa perlulah mengutamakan bahawa anak ni perlu pergi sekolah, perlu mendapat pendidikan. Kalau tidak akan berterusan, cycle tu akan balik, dia akan jadi drop out, akhirnya dengan alasan dia nak bantu keluarga berniaga dan nak membantu supaya duit tu boleh diberikan untuk pendidikan adik-adik dan sebagainya. Jadi kita mengambil kira, dan dari segi itulah juga saya rasakan bahawa yang memang B40 group yang tak boleh tak mampu untuk memberi anak sekolah dan terpaksa melibatkan anak dalam perniagaan, dalam kerja-kerja mereka inilah yang berlayak untuk mendapat bantuan kerajaan. Yang itu yang saya harap bahkan Jabatan Kebajikan Masyarakat patut lihat semula. Dan kemudiannya jumlah bantuan itu, saya itu dikomen dengan hebatnya masa saya Perdana Menteri membuat announcement bahawa ibu tunggal dan OPU dapat bantuan tambahan 300 one off sebelum Raya Haji. Saya kata tak boleh ke nak tambah, sebab saya bukan tidak berterima kasih. Bagi saya 300 itu kalau dia ibu tunggal dengan 4 orang anak sangatlah sedikit. Sepatut kita tahu kerajaan memberi bantuan tambahan. Kalau yang ibu itu memang dah ada some sort of income. Tapi kalau dia memang tak ada income dan income dia terjejas masa COVID ni, dia tak berniaga, dia tak boleh buat perkara yang dia biasa buat, maka 300 itu memang membantu tetapi sangat sedikit jumlahnya. Kita tengok keadaan semasa hari ini, dan saya rasa itulah yang saya minta daripada kerajaan, sebab kalau itu bukan pergi pada ibu, pergi kepada anak-anak. Okey, baiklah. Okey, kita sudah ada Puan Fadlina bersama kita. Saya nak bertanyakan semula soalan tadi, Puan. Okey, ditanya daripada Puan Amira, bagaimana dengan nafkah anak-anak? Alamak, masih Puan Fadlina bersama kita ke? Okey, tak apa. Kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Puan Dayana Wahid. Ditanya, apakah jenis nafkah anak-anak yang perlu ditanggung oleh bapa? Adakah anak-anak kecil untuk tanggungan bapa juga untuk perlu bayar sewa, rumah, elektrik dan sebagainya? Ya, kalau saya boleh jawab, saya cakap ya. Nafkah ini bukan saja makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu termasuk tempat tinggal hingga ke perubatannya, kesihatannya. Dan dari segi itu ia menyeluruh dan dari segi nafkah. Jadi untuk anak itu membesar, pendidikannya dia mesti melibatkan, kalau nak sekolah, pakaian sekolahnya itu termasuk dalam peruntukan nafkah. Dan kalau kita lihat dari segi tafsir lain juga, nafkah juga termasuk kasih sayang tu. Itu yang kita sepatutnya bapa ini bila dia bagi nafkah, dia bagi dengan kasih sayang. Dia nak anak itu membesar, walaupun dia dengan isterinya tak boleh hidup bersama lagi. Terima kasih Prof. Ya, menurut undang-undang juga memang termasuk nafkah anak itu termasuk tempat tinggal, perubatan, pendidikan, segalanya lah. Jadi untuk kita buat tuntutan nafkah, semua itu perlu diambil kira semasa membuat tuntutan di Mahkamah Syariah. Okey. Seterusnya kepada Puan Fadlina, ada satu soalan mengenai nafkah anak juga. Ditanya bagaimana dengan nafkah anak jika bapa kehilangan pekerjaan semasa COVID ini?
adakah mahkamah nanti semasa kita buat tuntutan akan melihat pada gaji si ibu pula sebab bapa dah hilang kerja, dan adakah mahkamah akan keluarkan tuntutan memberi nafkah kepada keluarga si bapa yang seperti kita bincangkan tadi? Okey. Terima kasih di atas soalan Puan Amira. Saya rasa Puan Amira kena rujuk balik kalau pakai peguam, rujuk balik peguam Puan Amira. Cadangan saya sebab mahkamah perlu pertamanya mengesahkan terlebih dahulu bahawa bapa ini betul-betul tidak berkemampuan untuk bayar nafkah anak. Jadi kehilangan pekerjaan ketika musim COVID bukan alasan untuk bapa tidak membayar nafkah anak. Jadi mahkamah kena sahkan dulu keadaan bapa betul atau tidak bapa tersebut tidak berkemampuan untuk membayar nafkah. Kemudian barulah kita boleh masukkan senarai next of kin itu ya, datuk, pakcik dan sebagainya. Saya rasa setakat ini mahkamah tidak akan melihat kepada gaji ibu secara spesifik lah ya, sebab perkara dan undang-undang tu jelas memang bapa lah. Tetapi dalam perbincangan kita panggil sebagai, kalau kita lihat, kita baca banyak alasan-alasan penghakiman berkaitan nafkah, hakim juga menganjurkan ibu menanggung secara bersama sebenarnya nafkah anak ini, khususnya yang melibatkan apa yang ibu rasa perkara ataupun keperluan itu wajar untuk anak tersebut yang tidak mampu disediakan oleh bapa. Jadi saya rasa itu pun perkara yang baik sebenarnya, kerana kita sebagai ibu mestilah kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetapi isu yang masih kekal sebagai tanggungan bapa ini adalah apa yang telah digariskan oleh undang-undang. Sebab itulah puan-puan, apabila pergi ke mahkamah syariah untuk menuntut nafkah, puan-puan jangan tuntut perkara yang di luar daripada undang-undang, ya. Tuntut berdasarkan peruntukan undang-undang. Jadi bila tuntutan itu berdasarkan peruntukan undang-undang, apa yang digariskan sebagai ataupun disebut sebagai nafkah anak, keperluan anak, itu memudahkan urusan puan-puan berdasarkan kemampuan bapa dan juga membantu mahkamah untuk membuat keputusan. Sama ada mahkamah akan keluarkan tuntutan memberi nafkah kepada keluarga si bapa ini adalah bergantung kepada tuntutan perempuan lah. Sekiranya perempuan telah pun membuat pindaan dan meletakkan nama datuk, pakcik tersebut, jadi mahkamah akan menyerahkan saman tuntutan nafkah tersebut kepada mereka dan mereka akan datang ke mahkamah untuk memberikan keterangan sama ada mereka perlu atau tidak memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut berdasarkan peruntukan Seksyen 73(2) tersebut tadi. Itu saja, Rin. Okey, terima kasih Puan, Prof Fadlina dan juga Prof. Okey, kita setakat di sini saja dulu session kita. InsyaAllah semua soalan yang kita belum sempat jawab, kita akan jawab selepas sesi ini. Okay. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Prof dan juga Puan Fadlina meluangkan masa bersama kami. Terima kasih jemput kami to share our experiences. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada kuliah jam 6. Okay, good luck.